KB Channel. Pertama sekali saya berpandangan untuk Ngakomeng dia memperjuangkan hak kaum Cina itu hak dia lah. Tidak ada masalah untuk dia meneruskan kerja-kerja dia memperjuangkan hak bangsa dia. Cuma saya nak beritahu dengan Ngakomeng, kita kena lebih bijaksana dalam menguruskan isu ni. Hari ni kita tidak ada masalah tentang pengundi Cina. Kita pun insyaAllah pengundi India pun kita tidak ada masalah. Kita ada masalah dengan pengundi Melayu. Jadi nasihat saya pada saudara Ngakomeng, beliau kena fikir tentang kawan-kawan yang lain ni, terutamanya UMNO, PKR, Amanah. Kita berhadapan dengan trust deficit orang Melayu ni, sebab bila kita kerjasama dengan Pakatan Harapan, khususnya DAP, dah lah kita dikecam teruk, dan kita berusaha bermati-matian untuk mengembalikan sokongan orang Melayu. Sekarang ni kita punya keadaan memang sokongan di kalangan orang Melayu memang sangat lemah, sangat lemah. Jadi apa yang beliau buat ini sebenarnya, walaupun kita tahu tujuan dia nak tarik pengundi Cina, tetapi sebenarnya hakikat dan realiti dia menyebabkan orang Melayu lari daripada mengundi kerajaan perpaduan. Itu tak apa lagi, tetapi bila beliau mengeluarkan kenyataan sebegini, suka tak suka UMNO kena bantah, Bila UMNO bantah, UMNO bukan hanya setakat dah hilang undi Melayu, undi dan sokongan masyarakat Cina pun boleh berkurangan, akibat daripada terpaksa menjawab Ngakomeng ni. Itu sebab saya minta menteri-menteri, saya minta kawan-kawan yang berada dalam kerajaan perpaduan ini, bila nak buat keluar kenyataan tu, fikirlah 10 kali. Adakah mengeluarkan kenyataan itu boleh mendatangkan keuntungan atau boleh merugikan? Kalau tak merugikan diri sendiri, fikirlah juga kawan-kawan lain, terutamanya UMNO. Memanglah apa yang dicadangkan oleh Ngakomeng ni, dia boleh cadang tapi takkan boleh direalisasikan, kerana sudah pasti UMNO akan bantah. Kerana kita kena ingatkan Ngakomeng juga, beliau bukan hanya menteri untuk orang Cina, beliau adalah menteri untuk orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Dumbawan dan sebagainya. Kalau dia nak buat tapak kampung baru yang menempatkan, dulu penempatan yang kita tahu kawan-kawan yang terlibat dalam MPAJ, kita kumpulkan, kita letakkan di satu-satu kawasan kampung baru Cina tu. Kalau kita bagi kepada kampung baru Cina, apa jadi dengan kampung baru Melayu? Apa jadi dengan tapak-tapak warisan lain? Jadi beliau kena bersifat adil, dia tidak boleh hanya memberikan status warisan UNESCO itu hanya di kampung baru. Ianya akan menyebabkan orang-orang Melayu marah, dan inilah yang akan akhirnya niat dia nak menarik undi Cina. Last kali kita hilang undi Melayu, kita hilang juga undi Cina, terutamanya bila UMNO, PKR dan juga Amanah membantah. Jadi tak cerdik sebenarnya kalau dibuat perkara ini, dibangkitkan. Jadi saya minta kawan-kawan, khususnya kawan-kawan DAP, berhati-hatilah, terutamanya yang berstatus menteri, terutamanya yang berada dalam apa dipanggil CWC, Central Working Committee. Kalau orang yang macam Tony Phua, orang macam Lim Kit Siang, orang macam Ramasamy, dia orang dah tak duduk dalam kepimpinan DAP. Jadi kita boleh terus bantai, senang, tetapi kalau yang masih berada dalam kepimpinan DAP, kita bimbang, memang kita tahu ini bukan pendirian DAP, bukan pendirian parti, tetapi pendirian orang yang berada di dalam kerajaan dan pendirian orang yang memegang jawatan dalam kerajaan ini boleh ditafsirkan sebagai pendirian DAP. Jadi please be extra careful. Tapi jangan bimbanglah, sehingga hari ini UMNO telah pun menyatakan bantahan melalui Setiausaha Agung dia. Presiden UMNO pun telah pun membuat kenyataan. Sepatutnya Ngakomeng sebelum mengeluarkan kenyataan ini, dia berbincanglah dulu dengan Datuk Seri Zahid ke, dia bawa dalam mesyuarat kerajaan perpaduan ke, ataupun sekretariat Madani ke, setidak-tidaknya ianya tidak menimbulkan polemik baru. Itu penting, kita nak kerajaan ini terus kekal, tapi jangan sampai kita punya kenyataan itu menjadi bola tanggung dan kita nak jawab tak boleh. Okey, begitu. Ada penganalisis yang menganggap perkara ini bagus sebenarnya untuk sejarah, malah beliau juga menggesa ahli politik Melayu, khususnya ahli politik UMNO ni,
sama-sama mewartakan beberapa kampung tradisi Melayu ni? Itu sebabnya kalau benda ni dibawa bincang, kan, kita boleh buat cadangan dengan lebih baik. Contohnya, katalah dia nak wartakan satu tempat dalam masa yang sama, kampung baru ke, kan, tempat di mana ditanam pokok getah pertama ke, kan, tempat-tempat macam ni juga dinamakan untuk diangkat sebagai tapak warisan UNESCO. Tak bolehlah letak kampung baru je, betul tak? So kalau misalnya benda ni diurus dengan baik, ada mind conditioning, ianya tidak akan jadi polemik politik. Kita kena tahu bahawa hari ni apa juga kerajaan buat, puak-puak Perikatan Nasional yang kecewa kerana tak dapat membentuk kerajaan. So kena betul-betul extra careful. Siapa pun jadi kerajaan dia sama je, dia akan jadi bahan politik. Dan kalau cakap tak jaga-jaga, memang akan kena kerja. Okey? Okey Tok, bila sebut pasal UNESCO, Kampung Baru Cina ni Tok kan, yang paling lantang bersuara adalah Ketua Pemuda UMNO kan, dan Ketua Pemuda UMNO mengeluarkan kenyataan bahawa beliau menolak musyawarah yang diajak oleh Ngah Komeng ni. Itu pun satu lagi, lebih kurang sama juga, kan? Patut dia bincang dulu, benda yang patut masuk dalam mesyuarat MT dulu, patut bincang dulu lah sebelum keluar kenyataan, lebih kurang dia. Ini pun satu masalah bagi kita ni. Okey? PAS tu dia menganggap bahawa kenyataan Ngah Komeng ni seperti dia nak test water, dan dia kata DAP ni semakin berani sebab mereka ni banyak kerusi dari segi politik. Itu hanya provokasi PAS. DAP sekarang ni jauh lebih sopan santun berbandingkan zaman mereka bersama dengan PAS yang tak banyak kursi tu, kan? Apa masalah dia? Setakat ni tak ada masalah pun. Memang DAP ada 40 kursi, kita ada 26, tapi tak ada bermasalah, kan? Kalau ada satu dua orang buat kenyataan-kenyataan yang tak berapa bagus ni, kita bantai lah, kan? Kalau misalnya nak dapat kelulusan benda tu, mesti dengan persetujuan. Kalau benda ni dibawa ke kabinet, mesti dengan persetujuan kabinet. Kalau benda ni dibawa dalam mesyuarat kerajaan perpaduan ataupun sekretariat kerajaan perpaduan, ia mesti dapat persetujuan 18 parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan. So bukan senang-senang boleh lulus. Cadangan dia orang boleh buat cadangan. Dia nak buat apa untuk bangsa dia, itu terpulang pada dia, itu hak dia. Tetapi fikir 10 kali sebelum buat. Seorang menteri ni pertama dia kena ada daya takulan. Dia kena anticipate. If I do something, what will happen? Kalau dikeluar sesuatu kenyataan ataupun sidang media ataupun press release, apa yang bakal berlaku akibat daripada press release tu? So benda yang dia anticipate bakal berlaku tu menguntungkan parti dia atau tidak? Menguntungkan kerajaan perpaduan ataupun tidak? Adakah ianya akan melukakan hati orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Kadazan, orang Dusun ataupun tidak? Adakah ianya akan memberikan impact positif atau impact negatif? Sama juga bila nak meluluskan polisi-polisi, kan? Itu pun sepatutnya dibawa pergi ke Stratcom terlebih dahulu, lebih lagi dalam isu-isu yang kita jangka boleh memanaskan keadaan. So bawa pergi Stratcom, bincang. Boleh tak bawa isu ni? Kami bercadang nak buat nak meletakkan kampung baru sebagai tapak warisan UNESCO. Tengok apa respon daripada ahli-ahli Stratcom. Janganlah kita sampai macam tak ada WhatsApp group. Kan? Kita ni kerajaan yang tahun 2024 dah ni. So communication line tu kena betul lah. Okey. Okey Tok, berkenaan dengan kaum Cina juga tu ada beberapa pihak yang mempertikai dana 18.9 juta yang disalurkan kepada sekolah Cina swasta baru-baru ni Tok. Ini pun satu masalah jugalah. Pertama sekali, berfikir sebelum kita mengeluarkan kenyataan. Ada jugalah kawan-kawan kita ni bila dapat kat sekolah Cina, laju je dia membantah. Kena tahu tau, kita dalam negara ni ada dua sumber pendapatan. Satu pendapatan yang halal, satu pendapatan yang haram. Contohnya macam pendapatan daripada collection judi di Genting. Dia tak masuk dalam akaun disatukan di bawah pembandaran negara yang biasa yang kita gunakan untuk buat masjid, buat sekolah, rumah anak yatim dan sebagainya. Dia diasingkan. Pendapatan daripada sumber-sumber yang haram ni. So kalau misalnya duit daripada sumber yang haram ni nak buat sekolah Cina tak boleh, nak bagi bantuan kepada Leo punya club ke apa benda ke tak boleh. So nak guna apa duit ni? Dari segi syariah lah, halal dan haram. So biarlah kerajaan bagi bantuan untuk sekolah-sekolah Cina ni daripada duit-duit ni. Tak ada masalah. Cuma bila ada yang tak berapa cerdik buat komen ni, cuba bayangkan kalau ada satu orang nanti dia cerita dia cerita tentang apa yang
sekolah Melayu, sekolah agama dapat. Saya ambil contoh lah 1.9 bilion diperuntukkan bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam dalam belanjawan 2024 Kerajaan Madani. Ini termasuk apa dipanggil pembinaan 2 buah institusi pendidikan Islam. Kompleks sekolah menengah integrasi sains Tafiz dekat Bukit Jalil lah contohnya. Satu lagi sekolah menengah kebangsaan agama dekat Jempol di Negeri Sembilan. Kos dia 220 juta tau. Lepas tu 150 juta lagi disediakan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk selenggara dan naik taraf prasarana institut pendidikan Islam macam sekolah agama rakyat, institusi pondok berdaftar, sekolah tahfiz. Ini belum lagi cerita tentang apa yang MARA dapat, apa yang kolej profesional MARA dapat. Banyak, berbilion. So bila kita tak berapa cerdik, kita bangkit benda-benda macam ini, last kali orang tahu untuk Islam dengan Melayu ni dapat jauh berbanding dengan sekolah Cina. Sedangkan pembayar cukai yang Cina ni pun bayar bukan sikit. Jadi benda ni kita minta lah pemimpin kita lah, tak kira lah pemuda ke apa ke, cerdik sikit lah. Sebelum mengeluarkan sesuatu kenyataan itu, pastikan semak dulu fakta-fakta tu. Kalau kita ordinary layman, tak apa, we are leaders. Kita ada jawatan, YB lagilah nak hati-hati. Jangan nampak kita ni bangang. Be careful. Okay? Tapi tu apa yang saya nampak kan, kenyataan-kenyataan yang menyangkal peruntukan dana ni lebih kepada populis, polemik. Itulah dia masalah nak populis. Ramai orang yang macam tu. Itu yang kita tak nak. Sebabnya kita dah pernah tengok kawan kita dulu. Bila keluar kenyataan nak populis, nak dapat sokongan rakyat apa semua sekali, last sekali akan tiba satu keadaan bila kita berkuasa, kita tak boleh tunaikan janji-janji tu. Nanti orang akan pertikaikan kita. Orang akan kata kita mungkin janji. Orang akan kata kita dulu bila tak ada kuasa, kau cakap bukan main lagi. Bila ada kuasa, kau tak buat. Betul tak? Betul. Itu sebab sebelum kita bercakap, fikir betul-betul apa yang kita nak cakap kan. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lafazkan itu. Mungkin bukan sekarang, mungkin 5 tahun daripada sekarang, mungkin 10 tahun daripada sekarang. Mungkin bila kau dah jadi Perdana Menteri, orang akan keluarkan balik kenyataan kau. Sebab kita hidup di zaman internet, social media. Setiap apa yang kita cakap sekarang ni 20-30 tahun akan datang tu, orang ada record lagi. Jangan lupa itu. So whatever we say now will be used against us in the future. Hati-hatilah. Kan? Okay? A B J D